Okey, kemudian ni pengarang pengarang sedang menyenaraikan apa yang berlaku dalam tahun 4 Hijrah. Pengarang sirah di mana pun nak bagi tahu kat kita betapa Rasulullah dan para sahabat tidak berehat seperti kita. Kita ni tenang lama. Boleh duk susun pula nak pergi jalan mana akhir tahun ni. Tak salah, tak berdosa. Tapi bila kita tengok sirah perjuangan Nabi, perjuangan para sahabat, bagaimana Nabi dan para sahabat menghabiskan kehidupan mereka dengan ujian yang datang daripada Allah untuk menegakkan agama ini, baru timbul daripada hati kita juga perlu lakukan sesuatu untuk Islam. Mai pada hati kita perlu lakukan satu pengorbanan untuk Islam. Apa yang telah kita korbankan untuk agama ini, dan apa yang akan kita jawab ketika mana Allah soal kita, apa yang kamu buat untuk Islam sepanjang 66 tahun aku panjangkan umur kamu. Bela isteri, bela anak-anak, yang tu biasalah. Ni hak Islam ni, untuk Islam ni, untuk perkembangan Islam. Radhiyallahu an sahabati kullihim. Kata pengarang ni, yang ketiga, Yahudi Bani Nadir telah merancang untuk membunuh Nabi. Kemudian muka surat 404. Yang seterusnya, Banu Ghatafan juga telah melakukan persiapan untuk menyerang Al-Madinah Al-Munawwarah. Bani Ghatafan ni satu kabilah yang besar. Duit mereka banyak, senjata mereka banyak, tentera mereka ramai. Banu Ghatafan. Kita tengok satu persatu. Apa tindakan Rasulullah? Muka surat 404, Syariah Abi Salamah. Kumpulan yang dihantar oleh Rasulullah yang dipimpin oleh seorang sahabat yang terkenal bernama Abu Salamah. Apabila Nabi dengar bunyi desas-desus bahwasanya Bani Asad, yang saya cerita tak sah, kabilah yang bernama Bani Asad sedang melakukan persiapan untuk menyerang Madinah. Tuan-tuan, apa Nabi buat? Ni Uhud baru habis ni, baru 2 bulan. Luka para sahabat masih mengeluarkan darah, termasuk luka Nabi sallallahu alaihi wasallam masih berdarah, tak kering lagi. Bila Nabi dengar Bani Asad nak serang, Nabi terus hantar pasukan perisik. Ini cara Nabi, hantar pasukan perisik. Pasukan perisik ni sampai hari ni semua negara buat. Hantar pergi negara nu, hantar negara nu, hantar main masuk negara ni. Semua negara buat. Itulah juga yang dilakukan oleh kerajaan Islam dulu, antara yang terawal oleh Nabi SAW. Nabi hantar pasukan ni pergi Bani Asad. Akhirnya mereka ni pun balik, ya Rasulullah, Bani Asad sedang melakukan persiapan perang untuk menyerang Madinah. Jadi pasukan perisik yang Nabi hantar ni kena cerdik lah. Takkan pipi nak pipi terus mengaku saya ni wakil kerajaan Madinah, nak main tengok apa berlaku ni. Orang tangkap bunuh lah. Dah nama perisik, dia kena pergi menyamar lah. Macam-macam samaran yang dibuat oleh para sahabat radhiyallahu anhum. Kemudian hantar pasukan perisik mai bagi tahu, ya Rasulullah, mereka sedang melakukan persiapan. Nabi terus membentuk satu pasukan tentera. Tak ramai, 50 orang, tapi semua panglima. Diketuai oleh Abu Salamah. Abu Salamah ni lepas dia syahid, Nabi mengahwini isteri Abu Salamah. Ni lah ni panglima hebat ni. Jadi Nabi pun hantar pasukan 50 orang terdiri daripada panglima-panglima muhajirin dan ansar. Depa no baru duk asah pedang. Tapi biasalah bocong. Kan? Baru duk asah pedang, baru duk cari panah, baru duk susun dah. Nabi hantar siap dah. Cepat para sahabat. Sebab apa cepat? Sebab kebanyakan tentera Islam mereka menggunakan peruntukan sendiri. Kemudian baru dibantu oleh kerajaan. Takat mana yang ada, bawa sendiri dulu. Sebab tu cepat.
Nak tunggu peruntukan lambat. Bukan peruntukan daripada Rasulullah lah. Kalau musuh ni, orang kafir ni selalunya dia bergantung dengan siapa? 100% dengan hak duk bela dia tu lah. Kan? Yang duk menaungi dia tu. Lain dengan tentera Islam. Ingat tuan-tuan, kita baca sirah. Lain. Orang Islam apabila dia menjadi tentera Islam, dia akan melakukan persiapan itu sendiri. Kemudian baru dibantu. Semua zaman. Sebab itu bila Nabi kata, wahai Abu Salamah, aku pilih 50 orang yang lain, serang Banu Asad sebelum mereka melakukan serangan. Abu Salamah pun bawa keluar 50 panglima ni, pergi ke Bani Asad, buat serangan, dan akhirnya bawa balik ghanaim, harta-harta rampasan perang yang terdiri daripada emas, perak dan juga unta-unta dan sebagainya, bawa balik. Tak jadi serang Banu Asad. Kawan baru duk cari panah, kawan baru duk tengok unta mana hak sesuai. Nabi pergi siap dah. Maka Nabi SAW menggunakan taktik melumpuhkan kekuatan musuh daripada awal. Banu Asad tak serang, habis, berhenti dekat tu, selesai. Dalam perjalanan pulang, tuan-tuan yang dirahmati Allah, sebab tu dalam kitab sirah yang lain, pengarang kitab sirah lain akan sebut Abu Salamah syahid dalam perang Uhud. Luka yang dalam yang ada pada badan, tangan dan kaki Abu Salamah yang belum pun kering, yang masih berdarah, apabila Nabi melantik Abu Salamah untuk menjadi panglima perang ke Banu Asad, dia tak tolak perlantikan Nabi. Dia pergi juga walaupun dia tak bagi tahu ke Nabi ada luka dalam pada badan dia. Setelah menang mengalahkan pasukan Banu Asad, dia pun balik dalam perjalanan, luka hak tadi semakin parah, dan kemudian mati syahid. Sahabat radhiyallahu anhum. Kemudian yang kedua, muka surat 405, pengutusan Abdullah bin Anis radhiyallahu anhu. Nabi hantar pasukan kedua. Pasal apa pula dah ni? Ni semua ni tahun 4 ni, tak berhenti. Nabi menghantar pasukan yang kedua, iaitulah pasukan yang diketuai oleh Abdullah bin Anis radhiyallahu anhu. Malam ni baru kita dengar nama. Ni sahabat tuan-tuan. Abdullah bin Anis radhiyallahu an Al-Juhani, nama penuh dia Abdullah bin Anis Al-Juhani. Dia ada kenangan dengan Nabi. Malam ni kita sebut ringkas aja. Apabila bulan Muharram tahun 4 Hijrah, bulan Muharram, maksudnya yang mana awal lagi? Muharram juga. Yang tadi tuan-tuan, Abu Salamah tadi bulan Muharram juga, yang ni pun bulan Muharram juga. Tuan-tuan bayang tengok padatnya perjuangan yang disusun oleh Allah kepada Rasulullah dan para sahabat. Kalau kita renung 30 saat je tuan-tuan renung, andainya saya ataupun kita yang berada pada tempat tu, sanggupkah kita menggalas dan menghadapi besar dan beratnya ujian yang diberikan oleh Allah ketika tu? Disebabkan Allah tahu kita tak sanggup, maka Allah tak letak kita di sekeliling Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, ketika roh diciptakan, Allah meletakkan roh Nabi SAW yang paling bercahaya untuk menjadi Rasul yang paling akhir. Ini ada hadis. Kemudian Allah memilih roh-roh lain yang bercahaya terang. Roh-roh lain inilah para sahabat, kemudian diletakkan di keliling Nabi sallallahu alaihi wasallam. Roh kita waktu tu perasan wallahu alam lah, kan, cahaya dia terang mana, boleh jadi besar ni, kan, boleh jadi wallahu alam. Sebab tu kita tidak dipilih untuk berada pada zaman itu. Tuan-tuan,